Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar tingkatan 5. Okey, jadi hari ini cikgu nak sambung lagi topik kita. Okey, yang lepas kita dah bincang tentang ester, macam mana ester dihasilkan di dalam makmal. Jadi hari ini cikgu nak sambung dengan topik seterusnya, iaitu topik lemak. Okey, lemak ini kalau kita lihat seperti dalam slide yang cikgu tunjukkan, lemak dan minyak. Okey, kita lihat lemak dan minyak adalah ester semula jadi. Okey, maknanya kita boleh dapat ester ini secara semula jadi. Contohnya lemak dan minyak. Okey, sama seperti yang kita dah belajar, untuk penghasilan ester dalam makmal, kita perlukan alkohol dan juga asid karboksilik. Jadi, untuk terbentuknya ester secara semula jadi sama juga macam penghasilan ester dalam makmal, alkohol dan asid karboksilik bertindak balas untuk terbentuknya ester ini. Okey, jadi cuma bezanya, kita bincang tentang lemak dan minyak. Okey, jadi adalah perbezaan daripada segi jenis alkohol dan juga asid karboksilik yang digunakan. Jadi bagi ester semula jadi ataupun lemak dan minyak ini, alkohol yang digunakan ataupun yang menyebabkan terbentuknya ester semula jadi ini namanya ialah gliserol. Dan asid karboksilik yang digunakan ataupun yang membentuk lemak dan minyak ini namanya ialah asid lemak. Okey, dan lemak adalah triglycerida. Okey, kenapa triglycerida? Nanti kita akan lihat di bawah lagi. Di bawah kita akan lihat kenapa dia triglycerida. Okey. So seterusnya, kita lihat remarks ataupun catatan dekat bawah ni. Dia kata lemak dan minyak adalah hampir serupa, tetapi dia berbeza daripada segi keadaan fizikalnya. Okey, so lemak dan minyak dia hampir serupa, cuma berbeza daripada keadaan fizikal. Kalau cikgu tak terangkan pun, rasanya semua orang tahu macam mana rupa lemak dan macam mana rupa minyak. Okey, daripada segi kalau kamu lihat dengan mata kasar, kamu boleh nampak terus. Okey, jadi sekarang kita terangkan, kita pergi pula kepada alkohol, memperkenalkan kepada kamu apakah alkohol gliserol. Okey, gliserol. Okey, gliserol. Kita lihat gliserol. Dia adalah sejenis alkohol. Okey, alkohol dengan terdapat 3 kumpulan hidroksil. Okey, so gliserol ni, alkohol yang namanya gliserol ini dia mengandungi 3 kumpulan hidroksil. Apa tu kumpulan hidroksil? Kumpulan hidroksil ialah dalam struktur dia ada ini, OH. Kenapa dia panggil tri? Kerana dia ada 3. Bila 3 dia jadi tri. Okey. So 3 kumpulan hidroksil. Maknanya dalam struktur gliserol ada 3 kumpulan hidroksil. Saya dah highlightkan dari situ. Dan gliserol ini dikenali sebagai propan 1, 2, 3 triol. Okey, propan. Kenapa propan? Sebab ada 3 karbon. Propan 1, 1, 2, 3. So ada propan. Ada 3 kat situ kan. So namanya propan. Kemudian 1, 2, 3 menunjukkan bahawa di mana kedudukan kumpulan hidroksil. Kumpulan hidroksil berada pada karbon pertama. Dia berada pada karbon yang pertama, karbon yang kedua
dan karbon yang ketiga. Sebab tu dia jadi 1, 2, 3 triol. So jadi saya harap kamu jelas. Okey, gliserol tu macam mana dapat nama propan 1, 2, 3 triol. Okey, saya harap semua jelas. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada apakah itu asid lemak? Okey, apakah itu asid lemak? Okey, asid lemak ialah, ni dia yang saya dah terangkan tadi, rantaian panjang asid karboksilik. Okey, so dah tahu asid lemak tadi ialah satu daripada jenis asid karboksilik. Okey, so dia adalah rantaian panjang. Rantaian yang panjang asid karboksilik dengan rantaian karbon yang panjang. Okey, dengan rantaian karbon yang panjang. Okey, so kita boleh lihat, dekat sini dia punya formulanya. Okey, kita boleh tengok formulanya. Untuk rantaian karbon panjang ni selalu kita akan gunakan macam ni ataupun macam ni. Okey. Jadi, saya harap kamu masih ingat kenapa ada R di sini. R di sini menunjukkan bahawa dia ialah kumpulan alkil. Okey, dengan formula CnH2 tambah 1. Okey. Dan kumpulan alkil ini, dia punya rantaian boleh panjangnya dia boleh antara kita lihat kat sini 10 hingga 20. Maksudnya kalau kita tuliskan secara keseluruhan, kita nak tulis semua, dia memang sangat panjang. Sebab C-nya akan ada antara 10 hingga 20. Okey, saya harap kamu faham kenapa dia letak R. R ini sama juga dengan yang di sini. R di sini sama dengan juga yang di sini. Okey, nak pendek. Kalau nak pendek ni panjang sikit kan. Yang lagi pendek kita letak R saja, menunjukkan bahawa itu ialah kumpulan alkil. Okey, menunjukkan bahawa R itu ialah kumpulan alkil. Okey. Kemudian kumpulan alkil R ni ada formula AMP. So formula AMP-nya yang ni, CnH2n tambah 1 dengan bilangan N-nya antara 10 hingga 20. 10 hingga 20. Maknanya kamu kena tukarkan dekat sini. C-nya sama dengan 10. Kemudian H-nya jadi 2N jadi 20 tambah 1. So kiralah 2N kalau 10, C 10, H 2N tambah 1 sama dengan 20 tambah 1. So H-nya adalah 21. Okay. So kalau C-nya 10. Jadi kalau kamu nak lukis, dia memang sangat panjang. Sebab tu kenapa kita pendekkan dia. Kita pendekkan dia jadi formula yang lebih ringkas. CnH2n tambah 1. Dan kena ingat, asid karboksilik kumpulan berfungsinya apa? Kumpulan berfungsinya ialah COOH. Okey, COOH itu ialah kumpulan berfungsi bagi asid karboksilik. Okey, so cikgu teruskan lagi. Persamaan AMP tindak balas antara pengesteran antara gliserol dan juga asid lemak. Sekarang cikgu nak tunjuk kamu tentang pengesteran antara gliserol dengan asid lemak. Okey. Alhamdulillah. Okey, kita lihat sekarang.
Okey, kita lihat sekarang. Okey. Bagi tindak balas pengesteran antara gliserol asid lemak, kamu boleh lihat di bawah ni, dia akan berlaku antara 1 mol gliserol dengan 3 mol asid lemak dan dia menghasilkan 1 mol lemak atau minyak dan juga 3 mol air. Nampak tak? Ini secara umumnya. Okay, cikgu lukiskan kat sini, dia tuliskan secara apa? Secara perkataan. Okey. 1 mol gliserol tambahkan dengan 3 mol asid lemak, hasilnya 1 mol lemak atau minyak dan juga 3 mol air. Okey. So gliserol ni, kita ambil daripada atas ni. Nah, kamu lihat daripada atas ni. Dan kamu lihat gliserol ini ada 3 kumpulan hidroksil. 1, 2, 3. Dan bila kita buat ni, nak senang untuk menuliskan dia punya tindak balas, kita lukiskan dia secara menegak macam ni. Kan? So dekat mana kumpulan hidroksil yang 3 ke atas tu? Okay, so ini ialah kumpulan hidroksil yang di atas tu. Okay, cikgu tunjukkan ni kat sini, ini dekat sini dan ini berada di sini. So 3 kumpulan hidroksil tu kita lukiskan secara menegak. Okay, kita lukiskan secara menegak dan dicampurkan dengan asid lemak. Asid lemak ni kita tuliskan juga. Okey, macam ni kan. Kita letakkan. Okey, ini ialah kumpulan berfungsinya COOH dan ini ialah dia punya kumpulan alkilnya. Okey, kumpulan alkilnya R. Okey. Jadi kalau saya nak tuliskan kumpulan alkil ni katalah 10, panjang saya nak tulis kat sini C kan sampailah hujung. So agak panjang. Okey, so dia agak panjang. Jadi kita tak tuliskanlah, kita hanya wakilkan dia dengan R sahaja. Tapi kumpulan berfungsinya mesti dituliskan dengan lengkap. Jadi sebab tu kenapa 1 mol gliserol akan bertindak balas dengan 3 mol asid lemak. Sebab apa? Sebab dalam kumpulan dalam alkohol ni tadi ada 3 kumpulan hidroksil. Ada 3 kumpulan hidroksil. Jadi setiap satu ni akan bertindak balas. Okey, akan bertindak balas dengan setiap satu molekul ataupun bertindak balas dengan satu asid lemak. Satu kumpulan hidroksil bertindak balas dengan satu asid lemak. Jadi bila ada 3 kumpulan hidroksil, so dia akan bertindak balas dengan 3 asid lemak. Okey, jelas? Jadi struktur akhirnya macam yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, dia akan keluarkan H dan juga dia akan keluarkan OH. Jadi dia akan hasilkan air di sini. Okey, cikgu highlightkan dengan warna kuning. H dengan OH, tak tekan ke ujung. H dengan OH dan dia menghasilkan 3 mol air di sana. Okey, jadi yang selebihnya dia akan bercantum. Okey, dia akan bercantum di sini. Yang tinggal dia akan bercantum di sini. Nampak? Okey. Jadi semasa melukis, cikgu nak ingatkan lagi sekali, walaupun dia berada di sebelah kiri, kamu kena ingat C dia akan bonding dengan O. Dia takkan bonding dengan H. Jadi jangan salah lukis. Okey, jadi kat sini sekali lagi cikgu terangkan, cikgu ingatkan bahawa 1 mol gliserol dia akan bertindak balas dengan 3 mol asid lemak dan dia hanya menghasilkan 1 mol lemak atau minyak. Okey, so dah tahu kan kenapa rasional dia. Kenapa 1 mol gliserol bertindak balas dengan 3 mol asid lemak? Sebab dalam 1 mol gliserol tu dah ada 3 kumpulan hidroksil. Okey, jelas. Okey.
So kat sini okey, dia sambung lagi, dia kata R dan R prime dan R prime prime mewakili rantaian hidrokarbon kumpulan alkil yang sama atau berbeza. Jadi okey, dekat atas ni, okey, dekat atas ni kalau kamu tengok dia ada 3. Nampak dia ada 3 R kan, ada R, R prime dan juga R prime prime. Dekat sini dia kata R prime dan R prime prime mewakili rantaian hidrokarbon alkil yang sama atau berbeza. Okey. Alright. Jadi kita tengok kat sini, cikgu dah terangkan, tak ada masalah. Kat sini molekul lemak dalam ini terdiri daripada 2 bahagian iaitu gliserol dan diperolehi daripada asid lemak. Okey, yang ni kita dah terangkan banyak kali. Okey. So saya harap jelas. Okey, saya nak sambung lagi, nak terangkan. Okey, lemak ini ada 2 jenis. Yang pertama, lemak tepu. Dan satu lagi ialah lemak tak tepu. Okey, lemak tepu dan juga lemak tak tepu. So, apa beza lemak tepu dengan tak tepu? Okey, sekarang kita lihat sama-sama. Okey. Apakah itu molekul lemak tepu? Molekul lemak tepu adalah ester bagi asid lemak tepu. Okey, dan itu cikgu dah terangkan lagi. Tapi nak tahu kenapa dia adalah lemak tepu? Sebab ikatan kovalen karbon-karbonnya adalah tunggal. Okey, kita panggil dia lemak tepu. Okey, kerana dia mengandungi ikatan kovalen tunggal. Okey, mempunyai ikatan kovalen karbon-karbon tunggal. Kat mana kovalen tunggal tu? Okey, dekat mana? Dia dekat sini. Dekat sini. Okey, kalau kamu nak refer, okey, kamu boleh refer pada buku teks kamu, muka surat 136. Okey, muka surat 136. Kamu akan nampak, okey, struktur lengkap bagi asid lemak tepu. Bagi asid lemak tepu. Okey. Jadi dekat sini, cikgu terangkan lagi sekali. Dekat sini, ini ialah dia punya rantaian yang panjang kan. Jadi, bila dia ialah molekul lemak tepu, sepanjang rantaian ini, semuanya ialah ikatan tunggal. Okey, sepanjang kamu tulis, kalau kat sini kalau kita tengok dia ada C16 kan. Ada 16C. Jadi sepanjang 16C itu semuanya ialah ikatan tunggal ataupun semuanya adalah single bond. Okey, jadi semuanya adalah single bond, sebab tu dia adalah ciri lemak tepu. Kat sini pun semuanya single bond. Di sini juga semuanya adalah single bond. Okey. So kat sini dia dah terangkan kat bawah ni. Dia kata rantaian kat sini mengandungi ikatan kovalen tunggal antara atom karbon. Sebab tu kita panggil dia sebagai molekul lemak tepu. Okey, so jelas? Molekul lemak tepu, dia punya rantaian karbon yang panjang itu hanyalah mengandungi ikatan kovalen tunggal. Okey, seterusnya kita lihat pada molekul lemak tak tepu. Okey, molekul lemak tak tepu pula dia mengandungi apa? Dia mengandungi ikatan kovalen tunggal dan juga ganda 2 antara atom-atom karbon dalam rantai hidrokarbonnya. Okey, sekarang kita tengok sama-sama. Okey, kalau kita tengok, ini ialah dia punya
Ini ialah dia punya rantaian hidrokarbonnya. Okay, kita tengok rantaian hidrokarbonnya tu. Okay, kalau kamu tengok, kalau yang atas tadi, okay, untuk yang lemak tepu tadi, dia semua single bond. Tapi di sini kamu boleh nampak ada yang double bond. Nampak? Ada yang double bond. Dan double bond itu sekurang-kurangnya ada satu. Kalau kita tengok contoh kat sini, dalam rantaian ni ada 2 double bond. Dalam satu rantaian ada 2 double bond. Tetapi kalau dia ada satu double bond pun, kita dah boleh kata dia sebagai molekul lemak tak tepu. Okey. Dia akan kita panggil sebagai lemak tak tepu. Kena ada sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 ataupun satu double bond dalam rantaian hidrokarbon. Okey, sekarang kalau kamu lihat, kita tengok pada remarks. Kita tengok pada remarks. Sekiranya cikgu baru sebut tadi, kalau ada hanya satu ikatan satu ikatan double bond, kita ada satu ikatan double bond, kita namakan dia sebagai lemak tu, namanya ialah mono tak tepu. Kalau ada lebih 2 atau lebih 2 ikatan, kita namakan dia sebagai poli tak tepu. Jadi soalan saya sekarang, yang ini mono ke poli? Mono atau poli? Mono ke poli? Saya harap kamu dah jawab. Sekarang saya beritahu. So, yang ini kita kata dia sebagai poli. Kenapa poli? Kenapa kita kata dia poli? Kerana dalam rantaian hidrokarbon ni, dia ada 2. Dia ada 2 ikatan ganda 2. Ada 2 double bond. So, kita kata dia poli. Kalau dia ada satu saja, contohnya ni tak ada. Ni tak ada. Yang ni pun single bond. So, kita kata dia sebagai mono tak tepu. Oleh kerana ada 2 ikatan, maka namanya ialah poli tak tepu. Sekurang-kurangnya ada 2. Kalau satu mono, kalau ada 2 dan lebih, dia akan jadi poli tak tepu. So jelas? Apakah lemak atau minyak tepu dan tak tepu? So sekarang cikgu nak perkenalkan pada kamu. Kita lihat kat sini. Dia kata lemak dan minyak ialah campuran molekul lemak tepu dan tak tepu. Maksudnya kalau kita ada satu lemak dan juga minyak, contohnya dalam contohnya ialah, contoh minyak apa? Minyak ataupun lemak. Contohnya ialah minyak kelapa sawit. Dalam minyak kelapa sawit, di dalamnya ada kedua-dua molekul lemak tepu dan juga molekul lemak tak tepu. Dalam minyak kelapa sawit tu ada molekul lemak tepu dan tak tepu. Ataupun contoh lain, cikgu bagi butter. Mentega tu butter kan. So butter pun sama. Dalam butter ada molekul lemak tepu dan juga molekul lemak tak tepu. Jadi macam mana kita nak kelaskan dia, jenis-jenis lemak dan minyak ini, dia tepu ke tak tepu? Kita lihat apa? Daripada segi yang mana satu kandungannya lebih tinggi. Contohnya, kita kata dia sebagai tepu jika dia mengandungi lebih banyak molekul lemak tepu berbanding tak tepu.
Dan kita kata dia sebagai tak tepu jika dia mengandungi lebih banyak molekul lemak tak tepu berbanding molekul lemak tepu. Contohnya minyak sayuran dan minyak kelapa sawit. Okey. Mungkin kamu pening kepala, pening nak faham kan? Jadi sekarang cikgu nak tunjuk kamu. Okey, cikgu nak tunjuk kamu apa maksud yang cikgu cakap tadi. Okey. Ini contohnya. Ni contoh. Okey, nampak? Ini contoh macam mana kita nak classify dia. Kita tahu lemak dan minyak dia ada molekul lemak tepu dan tak tepu. Dia mengandungi lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey. Okey, dia ada kedua-duanya sekali. Okey, mana tadi tak ada tapi dia mengandungi ni silap kat sini bukan. Okey, dia mengandungi lemak tepu dan juga lemak tak tepu. Dan juga dia mengandungi kedua-duanya sekali. Okey. Lemak dan minyak. Lemak dan minyak mengandungi lemak tepu dan lemak tak tepu. Tapi macam mana kita nak classify dia? Okey. Sebabnya nanti kita kan ada nanti akan disuruh bagi tahu. Okey. Minyak jenis ini tepu ke tak tepu? Macam mana kita nak classify dia? Okey. Yang pertama kita lihat. Kalau kita lihat kat sini, okey, kita lihat kat sini, ini ialah lemak tepu, yang ini ialah lemak tak tepu. Okey. Jadi sekarang kita lihat butter ni apa? Okey, butter ni apa? Butter ialah mentega ataupun saya rasa kamu tahu butter tu apa yang selalu buat kuih kan, butter. Sekarang kita nak classify butter ni lemak tepu ke lemak tak tepu? Soalan saya, butter ni lemak tepu ke lemak tak tepu? Siapa yang tahu ni lemak tepu ke lemak tak tepu? Okey, macam mana kita nak classify dia? Kita lihat dia punya kandungan dia. Okey, dalam butter yang mana satu lebih banyak? Kandungan lemak tepu ke lemak tak tepu lagi banyak? Dia punya kandungannya lagi banyak lemak tepu ke banyak kandungan lemak tak tepu? Okey, macam mana nak tahu? Kira kat sini. Okey, so kalau kita kira dekat sini, berapa kandungan lemak tepunya? Peratusnya daripada segi peratusan kat situ. Daripada segi peratusannya, yang mana satu lebih banyak? Okey, kat sini berapa peratusan dia? 10, 25, 10, 21, 20, 35, 35, kat sini berapa? 35 campur 21. Jadi kat sini ada 56, betul tak? So ada 56% kat sini. Okey, so betul? 45, 6, salah. 20, 30, 40, 50, 60, terbalik. 60 berapa? Percentage dia. Kamu boleh kira sendiri ni sebenarnya. Cikgu tak nak buang masa banyak. Kita tahu kat sini dia lebih banyak. Kalau kita kira dia ada 66. Okey, ada 66% kan? Betul tak? Kat sini ada border dekat sini menunjukkan tepu dengan tak tepu. Kat sini 66. Jadi kat sini berapa? Kat sini ada 44. Bukan kan? Betul kan? 30, 20, 30, 34. Betul tak? Kat sini ada 34%. Jadi mana satu yang lebih banyak? Peratus tepu dengan tak tepunya. Mestilah yang ini lebih banyak. Jadi kita kelaskan dia butter sebagai lemak tepu. Okey, sekarang kita lihat pula palm oil. Okey, kita lihat palm oil pula. Palm oil ni apa? Palm oil ni minyak kelapa sawit lah. Kan? Minyak kelapa sawit. Okey, kita lihat berapa peratus bagi minyak kelapa sawit dalam lemak tepunya. Dalam lemak tepunya ada hanyalah 49%. Yang ini berapa? Ada 51%. Jadi mana lebih banyak? Yang lemak tak tepunya lebih banyak. Jadi kita katakan sebagai palm oil ini sebagai tak tepu. Yang ini pula kita kata dia sebagai tepu. Okey.
So, saya harap kamu faham macam apa yang dimaksudkan dalam slide yang tadi. Apa yang dimaksudkan dalam slide yang tadi yang dikatakan sebagai kalau bilangan kalau misal kata dia mengandungi lebih banyak lemak tepung, dia mengandungi lebih banyak molekul lemak tepung berbanding tak tepung, jadi dia dikira sebagai lemak tepung. Kalau sekiranya dia lebih banyak tak tepung berbanding dengan yang tepung, so dia akan dikira sebagai tak tepung. So saya harap kamu faham apa maksud dia, macam mana kita nak classify dia sebagai lemak tepung ataupun lemak tak tepung. Sekarang bandingkan. Cikgu nak cepat lagi. Cikgu harap cikgu boleh habiskan dengan cepat, macam banyak lagi ni. Kita bandingkan. Cikgu rasa perbandingan ni cikgu tak payah cerita banyak-banyak. Perbandingan ini kamu boleh baca dan ia pun mudah difahami. Sebab cikgu dah terangkan di atas tadi. Cikgu tak payah terangkan banyak-banyak sebab cikgu ada lagi benda lain yang cikgu nak terangkan di bawah. Apakah kepentingannya? Lemak membekalkan tenaga. Ini kepentingan dia, cikgu terangkan sikit. Dia membekalkan tenaga, kemudian membina membran. Dia membina sel membran dan hormon tertentu, melarutkan vitamin tertentu untuk penyerapan. Untuk penyerapan. Sebab vitamin-vitamin ni dia ada vitamin yang tak boleh larut dalam air, jadi dia kena larut dalam lemak ataupun minyak, jadi baru dia boleh diserap oleh tubuh badan. Cikgu tak nak cerita banyak, yang tu senang saja nak faham. Sumbernya pun cikgu tak nak cerita banyak. Sumber lemak dijumpai dalam haiwan. Dalam bentuk pepejal pada suhu bilik. Contohnya ialah mentega, keju dan lain-lain. Suhu bilik ni macam mana? Maksudnya kalau kamu masak, kamu letak atas meja, biar dia sejuk, yang bukan dalam peti air, sejuk biasa atas meja, suhu bilik lah. Saya rasa kamu tahu suhu bilik. Kamu akan nampak, akan dapati bahawa lemak tepung ini, lemak tepung ini dia akan nampak berketul ataupun dia akan bertukar menjadi pepejal. Macam kamu masak sup daging, kemudian kamu letak sup daging tu atas meja biar sejuk macam biasa, dan kamu akan dapati dia akan ada satu lapisan nampak macam lilin. Itu ialah lemak tepung yang ada pada haiwan. Yang kedua, cikgu teruskan lagi nak cepat. Lemak daripada tumbuh-tumbuhan, dia adalah cecair pada suhu bilik. Contohnya minyak kacang, minyak kacang soya dan juga minyak jagung. Ni selalu kita, ataupun minyak kelapa sawit yang selalu kita guna. Minyak kelapa sawit. So kalau kamu letak kat dapur, minyak kelapa sawit tu dia tak akan jadi letak atas meja, dia tak akan jadi pepejal. Dia tetap dalam bentuk cecair. So itu kita katakan dia sebagai lemak daripada tumbuh-tumbuhan dan dia adalah cecair pada suhu bilik. Jadi biasanya lemak yang tepu ni dia datang daripada haiwan. Lemak tak tepu dia datang daripada tumbuh-tumbuhan. So seterusnya, cikgu pergi laju lagi. Apakah proses menukarkan lemak tepu kepada tak tepu? Macam mana nak tukarkan? Kita boleh tukarkan lemak tak tepu kepada lemak tepu. Macam mana nak buat? Kita boleh tukar, kita boleh buat proses namanya ialah penghidrogenan. Proses penghidrogenan. Contohnya dalam pembuatan margarin. Margarin ni daripada apa? Margarin ni daripada minyak kelapa sawit. Margarin ni asalnya ialah minyak, contoh yang cikgu bagi contoh lah, minyak kelapa sawit. Untuk minyak zaitun pun boleh ada juga kan margarin daripada minyak zaitun. Daripada kelapa sawit. Minyak kelapa sawit ni dalam bentuk cecair. Tapi kita boleh tukar dia. Kita boleh ubah dia menjadi lemak tepu. Macam mana? Macam tadi cikgu cakap, proses penghidrogenan. Minyak kelapa sawit ni contohnya dia asalnya macam ni. Dia asalnya macam ni. Cikgu gunakan. Dia macam ni. Dia adalah lemak tak tepu dan dia adalah dalam bentuk cecair. Jadi kamu lakukan proses penghidrogenan. Kemudian dia ada apa? Dia ada, kita letak mangkin dan pada suhu 180 darjah Celsius kita boleh pecahkan. Kita boleh ubah di mana nanti double bond di sini akan
dipecahkan, okey, ikatannya akan terputus dan dia menjadi single bond. So bila dia jadi single bond, maka dia akan berubah menjadi lemak tepung. Contohnya kat sini kita yang paling famous sekali, kita macam buat margarin tu kan, planta, jenama planta. Planta tu jadi satu jenama. Jadi kita nak hasilkan planta. Planta tu sebenarnya asalnya adalah daripada minyak kelapa sawit. Okay, jadi kita lakukan proses penghidrogenan. Jadi kita tukarkan planta tadi dalam bentuk cecair jadi bentuk pejal. Okay. So itu ialah macam mana nak tukarkan lemak tepung kepada lemak tak tepung kepada lemak tepung. Okay, so itu cara dia. Okay, seterusnya kesan dia. Okay, cikgu nak habiskan cepat sikit. Okay. Seterusnya kita lihat apakah kesan makanan yang tinggi lemak kepada kesihatan. Okey, makanan yang tinggi lemak haiwan, dia akan meningkatkan kandungan LDL dalam darah. Okey. Dan seterusnya nanti cikgu terangkan pasal LDL dan HDL. Okey, dekat dalam darah kita, dalam badan kita ataupun dekat sekeliling kita ni ada dua jenis kolesterol. Okay, ada dua jenis kolesterol. Namanya ialah LDL dan juga HDL. Okay, LDL dan juga HDL. Okay, so yang satu kita namakan dia sebagai kolesterol baik. Satu lagi ialah kolesterol jahat. Yang mana baik, yang mana jahat? Yang baik, yang jahat ialah ini. Kita panggil dia sebagai kolesterol jahat. Yang ini kita namakan dia sebagai kolesterol yang baik. Okay, LDL ni nama panjangnya ialah low density lipoprotein. HDL pula ialah high density lipoprotein. Okay, so dia ada dua-dua ada. Okay, biasanya dalam badan kita ikutlah pengambilan makanan kita biasanya ada. Dan sebenarnya kita perlukan LDL. Okay, kita perlukan LDL. Sebab tu kenapa ada dalam makanan kita, tapi tak boleh ambil LDL ni terlalu banyak. Contohnya kita ambil daging lembu, kita perlu daging lembu tu. Kenapa? Sebab LDL ni dia ada fungsi tersendiri. Okay, apa fungsi LDL? LDL ni fungsinya antaranya ialah dia menghasilkan hormon. LDL ni ada fungsi, bukan tak ada fungsi. Kita perlu. Okay, LDL ni antara fungsi dia ialah untuk hasilkan hormon. Perlu tak hormon? Perlulah kan dalam badan kita. Lagi satu, dia juga boleh menghasilkan sel-sel. Untuk menghasilkan tadi macam kat depan, dia menghasilkan membran sel. Tu kegunaan dia kan. Kalau kamu tengok slide yang sebelum, muka surat sebelum tadi ada kegunaan dia. Okay? Dia menghasilkan untuk LDL ni untuk hasilkan hormon, untuk hasilkan membran sel. Okay, tetapi kita tak boleh ambil terlalu banyak. Okay, bila kita ambil terlalu banyak, dia akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan berlakunya pengenapan plak pada dinding salur darah. Okay, salur darah, vena ataupun arteri. Okay, jadi bila terlalu banyak, saya rasa kamu tahu kan, dekat dalam salur darah kita rupanya macam mana? Kita tunjuk sedikit, nak lukis. Cikgu tak pandai lukis sangat. Sorry. Okay. Contohnya macam ni. Ini salur darah. Okay. Salur darah. Ini ialah salur, sorry lah lukisan tak cantik. Ini salur darah yang normal. Okay. Ini salur darah yang normal. Okay. Ada satu lagi salur darah. Okay. Salur darah ini, okay, dia tak normal. Macam ni dia tak normal? Dia jadi semakin mengecil. Kenapa dia sampai 3 lapisan? Menunjukkan bahawa dekat dinding arteri ini, okay, pada dinding-dinding arteri ini, kolesterol telah menempel. Ataupun kita kata berlakunya apa? Pengenapan plak pada dinding salur darah. So, maksudnya kat sini berlaku apa? Ada plak. Alah, tak nampak. Okay, kat sini berlaku apa? Pengenapan plak pada salur darah. Ni yang tak bagus ni, LDL, low density lipoprotein. Kita perlu, tapi kita tak nak banyak sangat. Tapi kita selalu lupa diri, makan sampailah banyak sangat LDL dalam darah kita.
Okay. So, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit kat sini lah. Penyakit jantung ataupun stroke. Jantung ataupun stroke. Itu kesannya. Okey, jadi kenapa ada wujud HDL? Mesti ada sebab dia. So, dia macam check and balance. Check and balance. Maknanya LDL ni tadi dia melakukan macam memudaratkan badan kalau terlalu banyak. Jadi, siapa yang jadi penyelamat? Jadi, HDL ni tadi dia sebagai penyelamat. Kenapa? Sebab HDL tadi dia berfungsi untuk mengurangkan pengenapan pada dinding arteri. Okay. So, jadi HDL ni kalau dia ada dalam salur darah kita, dia yang akan apa? Dia yang akan apa yang kita panggil? Dia macam mencegah. Dia mencegah ataupun dia ambil. Ni dia dah menempelkan LDL, dah menempel banyak kan kolesterol kat sini. So dia ambil HDL ni akan ambil LDL ni, dia akan bawa bukan yang ni lah, maksudnya dalam salur darah kita lah. HDL ni kalau dah banyak sangat dalam salur darah, LDL kalau dah banyak sangat dalam salur darah, HDL akan ambil dia akan ambil HDL akan ambil LDL dan dia akan bawa pergi ke hati. Untuk apa? Untuk dibuang. Sebab hati kita kan yang akan memproses apa-apa sahaja yang tidak dikehendaki oleh badan. Okay. Apa yang tidak dikehendaki oleh badan akan diambil oleh HDL tadi. Dia akan bawa pergi ke hati. Hati akan proses dan dia akan buang. Okay. So itu fungsi LDL. LDL ada fungsi, HDL pun ada fungsi. Jadi maknanya, kalau LDL kita banyak dalam badan, maknanya kita akan jadi kurang sihat. So kita dalam kandungan badan kita, dalam salur darah kita kena ada banyak HDL berbanding LDL. Sebab HDL ni ialah kita panggil kolesterol yang baik. HDL adalah kolesterol yang jahat. Senang cakap macam tu. Okay, so kita teruskan lagi nak cepat. Lemak haiwan ialah lemak tepu. Dia mengandungi kolesterol LDL yang lebih banyak. Manakala minyak sayuran mengandungi lebih banyak kolesterol HDL. Okay, kolesterol HDL lebih baiklah berbanding dengan LDL. Okay, jadi kurangkanlah makanan-makanan yang mengandungi banyak lemak haiwan. Okay, seterusnya kita pergi pada minyak sawit. Okay, untuk minyak sawit, cikgu terangkan sikit. Saya rasa kamu boleh baca dengan mudah. Okay, sebab cikgu tak nak panjang-panjang sangat. Okay, minyak sawit dia ekstrak daripada buah sawit yang segar. Okay, dan minyak sawit mengandungi 49% lemak tepu dan 50% lemak tak tepu. So lihat. Jadi dia dikelaskan sebagai lemak tak tepu. Sebab apa? Sebab kandungan lemak tak tepunya banyak. Lemak tepunya kurang. Jadi kita kata dia sebagai lemak tak tepu. Ni macam mana kamu nak kelaskan dia. Okay, so minyak sawit digunakan untuk memasak. Okay, untuk memasak. Kegunaan dia ni membuat margarin, coklat, kek, aiskrim dan juga mi. Apa kelebihan dia? Dia kaya dengan vitamin E dan juga antioksidan yang kuat. Okay, kaya dengan beta karotin yang mengandungi vitamin A dan dia juga menguatkan sistem immunity dan dia boleh dikatakan tiada kolesterol. Okay. So itu sahaja untuk minyak sawit dan kelapa sawit. Okay, cikgu harap kamu boleh ada yang cikgu tinggalkan sikit kat sini, iaitu tentang proses pengekstrakan minyak sawit. Cikgu harap kamu boleh baca buku muka surat 140 dan 141. Okey, dan juga kewajaran penggunaan minyak sawit baca sendiri, dan juga kepentingan industri minyak sawit di Malaysia dalam pembangunan negara, itu pun kamu baca sendiri. Okey, so itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat lengkapkan nota. Okey, siapkan PK kamu di rumah sementara cuti, dan selepas ni topik seterusnya iaitu tentang getah asli pula akan menyusul. Okay, jadi jangan tangguh kerja kamu, buat setiap kali cikgu bagi tugasan ni kamu buat dan kamu lengkapkan. Okey, itu saja untuk hari ini.
Okey, buat kerja penuhkan nota buku kerja ni, kamu lengkapkan. Cikgu percaya kamu boleh belajar daripada rumah. Okey, boleh ikut arahan cikgu kalau kamu rasa kamu nak berjaya. Okey, boleh PM cikgu kalau sekiranya perlukan bantuan cikgu. Itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.